Berhati-hatilah bila menguruskan harta pusaka, sebab kadang-kadang ada musang berbulu ayam di dalamnya. Nak kenal siapa dia? Jom bersama saya, Wan Haslim dari channel Pusaka atau Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah datang kepada saya seorang makcik lah yang dah agak berumur, dalam lingkungan 60-70-an, datang mengadu nasib kepada saya. Dia berceritalah, dia kata dia ni ada seorang abang, dan abang ni seorang ustaz. Tapi abang ni sangat tamakkan harta. Abang makcik ni pernah datang kat rumah dia tau. Pernah datang dan cakap kat dia, kau ni duduk sini free je tau, ni ada bahagian aku ni. Masa tu saya tengok makcik tu dah nak mengalir air mata. Dia kata dia ni hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, orang susah. Abang dia ni pula orang senang, dah ada rumah sendiri, dah ada perniagaan, dah macam-macam lagi, dah ada macam-macam harta, tapi nak juga tuntut harta pusaka. Harta pusaka? Rupa-rupanya makcik ni dengan abang dia ni dua orang adik-beradik je. Mak ayah dah lama dah meninggal dunia. Yang si abang ni kata dah sampai beranak cucu dah sekarang, dan ada rumah sendiri, dah tinggal di rumah sendiri. Yang makcik ni pula masih tinggal di rumah peninggalan arwah ayahnya lah. Daripada muda sampai dah berkahwin, sampai dah beranak, dah bercucu. Siap sekarang ni menantu pun duduk sekali kat rumah tu. Jadi siapa sebenarnya yang bersalah ni? Abangnya ke atau makcik ni? Dalam cerita pusaka ni sebenarnya memang banyak kisah-kisah macam ni. Waris-waris ni rasa macam seolah-olah dirinya mangsa, tapi sebenarnya mereka lah pemangsa. Sebabnya mereka mengambil harta ataupun hak faraid orang lain. Sebagai contoh yang paling mudah lah, dalam masyarakat kita selalu berlaku. Katalah seorang suami ni ada beli rumah, kemudian dia meninggal dunia, tapi yang tinggal dekat dalam rumah tu ialah isteri dan anak-anaknya. Walaupun sebenarnya terdapat waris faraid yang lain yang berhak ke atas rumah tu, tapi isteri dan anak-anaknya tak pernah pun minta izin daripada waris-waris yang lain. Inilah yang dinamakan memakan harta batil ataupun memakan harta haram, sebab memakan harta pusaka atau bahagian orang lain. Sebab kita kena ingat, waris faraid ini bukan sekadar isteri dan anak-anak, ada 25 golongan yang lain. Bila waris-waris yang lain datang menuntut, seolah-olah rasa macam mereka mangsa, dianiaya. Sebab apa? Sebab waris-waris lain yang dirasakan tak berhak tuntut bahagian mereka. Sedangkan dalam hukum dan dalam undang-undang Islam, mereka ada hak. Jadi kat sini sebenarnya siapa yang menjadi pemangsa dan siapa sebenarnya memangsa? Tapi dari sudut yang lain, kalau kita cerita pasal rumah, saya percaya anda yang beli rumah tu mesti dah terbayang. Kalau anda beli rumah ni, siapa yang tinggal bersama-sama anda? Dan juga kalau berlaku kematian kepada anda, siapa yang akan terus tinggal atau menetap di situ? Sebagai contohnya, seorang suami ada membeli rumah, pastinya dia terbayangkan isteri dan anak-anaknya untuk terus tinggal di situ selepas kematiannya. Sekurang-kurangnya rumah yang dibeli itu menjadi tempat berteduh kepada isteri dan anak-anaknya. Itu persepsi je. Tapi pada hakikatnya, kalau harta tidak dirancang pembahagiannya oleh pemilik semasa hidup dengan kaedah hibah, wasiat, harta sepencarian ataupun amanah, maka harta itu kalau tidak mendapat pelepasan ataupun muafakat daripada waris-waris yang lain, maka harta itu setiap satunya perlu dibahagikan secara faraid. Jadi bagaimana nak elakkan daripada masalah ini? Mulakan dengan diri anda. Pertama, anda harus kenal siapakah waris sebenar anda ataupun siapakah waris faraid anda. Kenali mereka dan ketahui bahagian mereka berapa banyak.
Cara paling mudah nak tahu ialah menggunakan kalkulator faraid, di mana saya letakkan linknya di bawah. Dapat sesuatu? Sila share dengan kenalan-kenalan anda. Like dan subscribe channel ini, channel Pusaka Atau Saka, jika anda nak tahu lebih banyak mengenai harta dan pusaka.